Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Tuan Haji Mat Soki bin Hashim. Yang berbahagia tuan-tuan para forum dan tuan pengerusi forum. Yang berusaha tuan-tuan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Perlis. Yang berusaha para pegawai TISAS Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, tuan-tuan dan puan-puan para guru yang dihormati sekalian, seterusnya saudara dan saudari para pelajar yang amat dikasihi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana tengah hari tadi kita baru saja selesai mengikuti majlis perasmian Konvensyen Berbudi Bahasa dan Nilai Murni Menjana Kecemerlangan Pendidikan Negeri Perlis bagi tahun 2005 yang telah selamat disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perlis. Apa tanda pada tebu, batang tebu halus uratnya. Apa tanda orang berilmu halus budinya. Kesempatan ini saya ambil mewakili majlis untuk mengucapkan dan mengalu-alukan selamat datang kepada yang berbahagia para pemforum yang akan mengisi slot forum kita pada petang yang berbahagia ini. Selawatan penghargaan turut ditumpahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia mengikuti convention yang insya-Allah akan berakhir selepas perasmian penutupan yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Dr. KPPM sebentar nanti. Hadirin hadirat yang direstui sekalian, convention kita pada petang yang murni ini kita lanjutkan kepada sesi forum yang akan mengupas dan membicarakan satu tajuk yang berbunyi Berbudi Bahasa dan Nilai Murni dalam Persekitaran Pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, tanpa membuang maupun membilang masa yang terluang, saya bagi pihak majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Azmi bin Salim selaku Tuan Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Saputra yang juga akan mempengerusikan forum kita pada petang ini untuk menjemput dan mengirimi para pemforum yang terdiri daripada yang berbahagia Datuk Badarudin bin Haji Ahmad, yang berbahagia Tuan Haji Syahabuddin bin Asyari, dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rahman bin Daud. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama-sama kita pada petang ini ialah Profesor Dr. Abdul Rahman Daud daripada UPSI. Ingat semua orang kenal kita, Profesor ni, anak tempatan. Yang berbahagia Tuan Haji Syahabuddin Syari daripada AAB. Saya ingat lagi ramai orang kenal. Yang lebih terkenal sebagai panggilan Pak Su. Dan yang berbahagia Datuk Muhammad Badarudin bin Haji Ahmad, yang memang tokoh pendakwah bebas daripada yang tak asing lagi di kalangan kita di dalam negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang begitu singkat pada petang ini, kita akan menyelesaikan satu lagi tugas dan tanggungjawab kita bagi menjayakan program pada hari ini, iaitu forum yang bertajuk Berbudi Bahasa dan Nilai Murni Menjana Kecemerlangan Pendidikan Negeri Perlis.
Dan seperti yang kita sudah maklum bahawa Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita, telah mengatakan bahawa beliau mahu setiap rakyat Malaysia menjadi towering personality, iaitu personality yang tinggi hemahnya, tinggi budinya, tinggi pengajiannya, tinggi kejayaannya, apa jua bidang yang diceburi, hatta menjadi seorang yang cemerlang dan gemilang. InsyaAllah tuan-tuan, pada petang yang berbahagia ini, dalam dewan yang cukup indah dan cantik ini, kita akan mendengar kupasan dan ulasan daripada ketiga-tiga ahli panel kita untuk mengupas dan sama-sama membawa kita berfikir dan juga mencari bahan-bahan dan maklumat untuk sama-sama kita menjayakan matlamat kerajaan negeri, iaitu menjadikan budi bahasa dan nilai murni sebagai asas untuk nak mencemerlangkan pendidikan negeri Perlis ini. Dan tanpa saya buang masa, dengan segala hormat dan persilakan yang berbahagia Profesor Dr. Rahman Daud untuk mengupas tentang konsep serta pelaksanaan topik kita pada petang ini. Persilakan yang bahagia Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, saudara pengurusi majlis, Cikgu Azmi, dan dua lagi panel kita pada petang ini. Saya ucap terima kasih kepada JPN lah kerana panggil saya. Jadi apabila Cikgu Johari bagi telefon tu, saya nak kata no tak boleh, yes pun tak boleh. Last kali tak apalah, saya pergilah, tak ada masalah lah. Itu pun pukul 6 petang semalam daripada Kuala Lumpur, bawa kereta sampai pukul 2 lah. Ada co-driver, tak apalah, kan, tak susah. Jadi tajuk yang diberi ini, saya lihat di situ yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita ini pada 11 Januari 2005, Budi Bahasa Budaya Kita. Itu yang ada di tepi itu. Tapi yang tajuk pada hari ini berbudi bahasa dan nilai murni. Jadi diubah sedikitlah. Jadi tak jadi masalah. Jadi sebelum kita melihat dengan lebih jauh, kita mesti memahami konsep itu sendirilah. Apa itu budi, apa itu bahasa. Kalau kita ambil budi bahasa budaya kita pun cantik saya rasa. Tapi dimasukkan juga nilai-nilai murni. Sebab dalam kurikulum sekolah yang kita lihat, dia ada nilai-nilai murni merentas kurikulum. Ada tak kan? Ada. Jadi sama ada diimplementasi atau tidak, itu terpulang kepada cikgu di sekolah lah. Jadi saya ada satu perkataan Melayu kita lah. Dia kata, indah suria di pagi hari menyinari alam semesta. Ilmu dituntut, kemahiran dipelajari, budi bahasa budaya kita. Itu dia. Itu ada pepatah-pepatah Melayu yang telah menyatakan bahawa budi bahasa itu adalah budaya kita. Jadi dalam hal ini, berbudi itu ialah menunjukkan pekerti kita, perangai kita, akhlak kita, tingkah laku kita yang kita lakukan berbudi. Berbudi kepada negara, berbudi kepada sekolah, berbudi kepada ibu bapa, berbudi kepada masyarakat. Kalau kita lihat pada hari ini. Tapi sejauh mana pelajar-pelajar kita menabur budi kepada sekolah misalnya, sayang pada sekolah. Baru-baru ini kita lihat 100 tahun MCKK. Bagaimana gambar yang ada itu, saya tengoklah Datuk Mazlan, ada seorang daripada itu, orang Perlis. Kan? Bagaimana mereka ini mencintai MCKK. Staroba misalnya. Bagaimana mereka menambah bakti balik, memberi sumbangan balik kepada sekolah. Ini dia kata budi. Budi kita itu dikenang oleh orang lain misalnya. Jadi ini kupasan terhadap budi lah bagi maksud saya. Jadi dalam ini kita sebagai guru kah, sebagai pelajar harus melihat perkara ini dengan lebih mendalam, lebih jauh. Jadi itu adalah yang bermaksud berbudi, iaitu memberi khidmat yang lebih baik dan menabur budi kepada apa yang kita dapat pada hari ini. Kalau kerajaan kita hari ini yang membuat dasar ekonomi baru misalnya, banyak pelajar-pelajar ketika itu boleh masuk universiti, apa yang kita boleh sumbangkan balik kepada kerajaan kita pada hari ini. Jadi itu yang saya maksudkan.
Begitu juga dari segi bahasa. Bahasa di sini ialah apa yang kita pertuturkan, apa yang kita cakapkan. Kalau kita orang Melayu, kita berbahasa Melayu. Bahasa ini kita berinteraksi antara satu sama lain supaya orang lain boleh memahami apa yang kita cakap. Bagaimana kita nak berbahasa? Macam Datuk Seri kata tadi, lalu kena tunduk kan. Saya pun begitu juga, kadang-kadang lalu orang kadang terlupa juga. Tapi apabila ingat, barulah kita nak tunduk. Maksudnya ini dan itu menunjukkan budi pekerti dan tingkah laku serta perkataan kita setiap hari. Takkan kita nak cakap ikut suka kita ya, ikut dan kita ya. Kalau kita jumpa PM, kita nak cakap macam mana? Kita nak duduk macam mana? Takkan kita duduk macam ni. Mesti ada peraturannya. Tak mestinya kita dengan PM, dengan orang lain pun sama juga dari segi bahasa pertuturan kita. Sebab itu kita ada maklum, makngah, ada pangkat ni. Kita panggil kan, ada kakak, ada abang, ada makcik, ada tokcik. Kan? Takkan kita nak panggil hui macam tu ya. Ini berbahasa, bermakna berbahasa itu menunjukkan tingkah laku dan peraturan kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi dengan berbahasa itu dapat orang menilai kita bagaimana. Kalau orang yang lebih tua kita panggil abang, kalau orang lebih muda kita panggil adik kan. Tapi kalau lelaki tu panggil yang perempuan tu muda adik tu lain cerita, ada jugalah. Tapi kita mesti berbahasa dalam hal ini dengan sopan santun. Sebab itu saya tengok ini pantun gurindam majlis rasmi dan perkahwinan oleh Profesor Abdullah Hassan. Saya tengok satu persatu. Bagaimana contoh dia kata mengalihkan kereta. Ini bahasa. Tuan-tuan dan perempuan, ini ada sedikit pengumuman. Ada jalan dilintangi pokok, ada parit dilintangi batu. Bahasa. Orang akan dengar, orang akan faham. Ada lorong dihalangi semua, ada angin dihalangi bukit. Kalau orang faham lah. Kalau orang tak faham, dia halang juga. Kan? Dia buat announcement, sekian nombor pun di situ juga sampai sudah, dia tak ubah. Ini masalah. Ada medan dihalangi musuh, ada kereta tak boleh keluar. Lah kali baru dah dia bagi tahu. Ini bahasa. Kadang-kadang kita nak buat ni mesti ada dia punya rangka-rangka. Lagi kita sedar dalam buat announcement tu lebih bacalah buku ni. Bukan saya nak iklan. Profesor Abdullah Hassan pun kawan kita juga, dia diusi juga, dia buat buku kan. Jadi sekarang buku dia buat, saya minta lah buku-buku yang bahasa Melayu ni. Kita bukan bidang kita. Saya teknologi pendidikan, takkan zaman mengajar teknologi pendidikan. Saya pun peminat pencinta bahasa. Kan? Walaupun Datuk Seri Syaidan kata bahasa Inggeris dibuat masa perhimpunan, tak apalah kita buatlah. Kalau cikgu tak boleh, kita tulislah sikit kan. Jadi itu dia punya sempadannya. Jadi dalam TV misalnya, Karam Sing Welia misalnya kan, dia bercakap, dia berpandu ini juga. Dia tengok juga, bukan dia cakap macam tu ya. Dia ada dia punya batasan-batasan. Jadi bahasa itu adalah sangat penting. Jadi di sini nilai-nilai murni itu tak payah saya jelaskan, sebab nilai murni itu ada dalam falsafah pendidikan negara, ada dalam falsafah pendidikan negara. Mengapa kita perlu nilai murni? Kenapa kerajaan mencipta falsafah pendidikan negara itu dan dimasukkan jasmani, rohani, intelek, semua dimasukkan. Kerana kita nak membina manusia, nak membina masyarakat. Dan apabila kita membina manusia, manusia daripada keluarga, dia bina masyarakat. Apabila masyarakat, membina negara. Dan apabila negara, dia membina pada peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, pertelingkahan juga berlaku. Walaupun kita membina manusia. Nak bina manusia ini bukan senang. Sebab dalam pemikiran manusia ni macam-macam. Jadi sebab itulah kita masukkan nilai-nilai murni dalam pendidikan kita pada hari ini. Begitu juga budaya. Saya tempuh sikit budaya. Kerana budaya ini nak menjadikan satu amalan. Amalan kepada pendidikan kita pada hari ini. Contoh, saya bagi contoh di UPSI budaya. Dia ikut UUM. Pergi kelas pakai tie. Apabila dia pakai tie, dia mesti pakai kasut yang sesuai dengan tie. Mesti pakai sarung kaki. Takkan dia pakai tie tak pakai sarung kaki. Walaupun dia naik butuh tie tu naik pakai tie pun pakai tie. Tak ada masalah. Jadi satu budaya, satu amalan. Jadi apabila kita buat Kesatuan Guru Melayu buat seminar Nusantara, datang orang Indonesia, datang orang daripada Brunei. Dia kata bagus, universiti bagus. Kita tak nampak lagi di sana pakai tie dan sebagainya, smart dan sebagainya. Jadi ini satu pujian. Maka menjadi satu amalan. Jadi begitu juga dari segi budi bahasa itu kita nak jadikan satu amalan supaya kita perlis ini dapat mencapai kecemerlangan dalam akademik misalnya. Kalau tak ada budi, tak ada bahasa, tak ada nilai-nilai ini. Sebab itu saya datang semalam di Perlis ni, pukul 2 lagi budak-budak ada lagi naik basikal dan kayuh
Dia pakai satu roda ya. Pukul 2 pagi. Di mana? Di mana kedudukan? Di Perlis kan? Saya nampak negeri saya sendiri. Dia siapa heran? Pukul 2. Budak umur 12 tahun, 10 tahun berani tengah malam. Mungkin sekarang ni sebab ada lampu jalan kan, itu budak memberi kesan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak ada ini oleh pelajar-pelajar kita. Jadi inilah yang kita mau supaya nak meningkatkan martabat kecemerlangan pendidikan di negeri Perlis, supaya bukan kecemerlangan kita tumpu pada kecemerlangan satu, maka kita lupa pada satu bahagian. Dari segi sikap, nilai, budi, lupa, biar jadi penyambung tak apa, asalkan dia dapat 15A. Tak jadilah. Jadi kita nak supaya kecemerlangan pun capai, akademik pun dapat, selepas itu nilai-nilai pun ada dalam masyarakat. Lebih macam? Nilai-nilai pun ada dalam masyarakat, dalam peringkat sekolah. Jadi bermakna, saya hormat Mak Saleh. Saya pun pergi England, pergi Belanda. Good morning. Bukan kenal, tapi good morning, good night, good afternoon. Kita ada sebut Assalamualaikum. Dulu saya masa form 6, satu cikgu baru benar di Jenan. Jumpa dia tak bagi sampai pagi, hang penampar dia. Bagus juga dia kata, tanpa logi. Supaya nak mendidik pelajar-pelajar ini menjadi orang yang disiplin. Walaupun kita kata Mak Saleh tu satu bangsa yang ni, tapi dari segi adab ni saya tengok dia baik dari segi tu, baiklah saya tengok. Mungkin dari segi lain tak baik kan. Jadi kita kena ambil yang baiklah. Kita jangan ambil yang tak baik. Kita ni anak kita nak Assalamualaikum masuk rumah pun tak ada kadang-kadang. Tapi kalau kita didik daripada awal, daripada rumah pergi peringkat sekolah, lepas tu guru pula memberi penekanan dalam bidang ini, maka semua pihak akan mencapai apa yang kita nak. Tidaklah apabila habis sekolah, yang lelaki banyak masuk serenti, maka yang perempuan banyak masuk universiti. DT juga. Satu serenti, satu universiti. Jadi terpaksalah kerajaan mengeluarkan modal belanja banyak untuk membiayai yang ini. Jadi menjadi masalah kepada negara. Kita tidak mau menjadi masalah kepada negara, maka pendidikan daripada peringkat awal, daripada peringkat sekolah itu, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Sebab itu apabila kita buat kajian, tidak boleh membaca, kita buat kajian tidak boleh membaca di sekolah. Kohort itu, kata kohort itu 10,000 tak boleh baca. Dia naik sampai PMA, itu juga kohort yang tak boleh baca. Dia ikut. Kalau dah tak boleh naik dengan satu, cikgu ni nak cover macam mana? Cikgu nak habis sukatan dan sebagainya. Lepas tu dia ikut pula sampai PMA pun kohort tu dia tak boleh baca, walaupun dia dapat 2D. Dia dapat 2D boleh naik dengan tempat dah, tak ada masalah. Jadi di mana kita nak mencapai ke mana? Jadi kalau Perlis ni mudah saja sebab negeri tak begitu besar, PPD pun tak ada. Jadi sini tak ada PPD kan? Tak ada. Mudah ya. Pergi di Kanggar tu baling duit seling, kita jumpa semua kawan-kawan kita, tak ada masalah. Datuk Mak Isa Sabu beritahu saya dulu kan, dia Perlis kan. Jadi mudah nak buat program dan sebagainya untuk kita nak memupuk budaya tadi. Jadi ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Orang Melayu dah pandai cakap tu. Bidalan-bidalan, peribahasa-peribahasa semua ada di sini. Jadi bagaimana kita tak mau melihat lagi. Hormat orang tua, memberi salam pembuka kata, membantu orang yang memerlukan pertolongan, ucap terima kasih atau memohon maaf bila perlu, merendah diri, nasihat menasihati merupakan amalan dalam masyarakat kita. Jadi sebab itulah dari segi nilai-nilai itu perlu kita lihat. Osman Awang pernah mengatakan, dia mengatakan dengan kata-kata, jika menipu pun bersopan. Jika menipu bersopan, mana ada menipu bersopan? Tapi dalam ucapan, jika menipu pun bersopan. Kurang ajarnya tetap santun. Dalam kata-kata sekarang kita kau ajar, tapi kita cakap dengan elok, kita dengan bidalan, tapi ada maknanya, mesti bersopan santun. Budi bahasa jangan dikira. Tunduk bila bersalah. Ini dari segi bahasa lah. Tunduk bila bersalah. Berkelahi cara Melayu. Tak tahulah. Berkelahi cara Cina saya tak tahu. Tapi dalam Melayu dia ada. Berkelahi cara Melayu macam mana? Kan? Adalah keadaannya. Menikam dengan pantun. Menjanggah dengan senyum. Orang marah pun senyum. Ini budaya yang kita nak masuk. Marah dengan tertawa.
merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Ini bidalan-bidalan yang saya dapat kutip lah. Dan kita mesti cool every time, mesti sejuk, kita mesti sabar apapun. Jadi barulah kita dapat berbudi, berbahasa dan nilai-nilai murni itu dapat kita terapkan. Ini cikgu di sekolah tak ada masuk 2 minit melenting, lepas tu dia marah tu sampai habis satu masa. Tak ada. Kan? Saya pun dulu mengajar Cik Syekh Ahmad dan Cikgu Amrah macam tu juga, nanti GoPay ni semua ni. Berhenti juga, tapi dah slow je kan. Anak saya buat itu pun saya tengok slow dah. Mungkin faktor umur. Itu jadi mungkin faktor umur kan. Tapi kita pelajar-pelajar di sekolah ni harus melihatlah perkara-perkara ini. Sebab kita macam mana, kalau kita impact tu kemudian saya katakan impact dah, kesan dah. Kalau begini berlaku, maka impactnya begini. Saya serah balik pada pengusi lah. Sekian. Terima kasih kepada Profesor Dr. Doraemon Daud di atas kupasan yang panjang lebar berhubung dengan budi bahasa dan nilai murni. Dan kita mendengar tadi bahawa memang kita akui bahawa budi bahasa dan murni ini merupakan perkara yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat kita. Tetapi sekarang mungkin telah terhakis oleh berbagai-bagai cabaran-cabaran zaman sekarang. Jadi saya rasa amat elok sekiranya kita menyerahkan pula kepada ahli panel kedua, iaitu Pak Su lah, ya, sebagai seorang kaunselor di negara kita untuk mengupas tentang hal-hal hakisan budaya nilai murni ini yang berhubung kait dengan sasiah, akhlak, personaliti dan sebagainya. Silakan Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak mulakan percakapan mengenai budi bahasa ni melalui sikit aktiviti. Ya. Yang pertama sekali saya nak ucap tahniah lah kepada sidang hadirin semua yang sanggup datang sini daripada pagi sampai petang. Mari kita ucap tahniah pada kawan kiri kanan kita. Cuba salam tengok, ucap tahniah sekali. Kiri kanan. Salam. Ada mana tak salam. Itu salam yang pertama. Sekali lagi salam. Tangan kanan salam, tangan kiri tepuk belakang. Tahniah. Cuba tengok sekali lagi. Itu salam kedua. Salam kedua ya. Salam ketiga bangkit semua. Tolong bangun, minta maaf, bangun sekejap. Okey, ucap tahniah pada kawan kiri kanan, tak payah salam dah, terus peluk tahniah. Yang sama jantina aja lah. Baik, terima kasih. Nampak ya? Kita tengok tu, kita nak ekspreskan budi bahasa tadi. Salam yang pertama kita rasa jauh sikit. Salam yang kedua rasa hati kita macam ditepuk-tepuk. Tahniah, zom. Salam ketiga tu dengan penuh perasaan macam keluarga. Ini tingkat-tingkat budi bahasa yang kita nampak ya. Yang kita jarang amalkan. Kita tahu, kita cakap selalu tentang budi bahasa. Dari segi amalannya, contohnya kita di sekolah lah, cikgu-cikgu besar, guru-guru. Berapa orang yang pagi-pagi jumpa cikgu ucap tahniah dulu? Jarang sangat nak jumpa. Ada lah. Kita cakap selalu dalam dewan ni ramai. Tapi bila buatnya kurang. Sebenarnya ya, bila kita tengok kita hari-hari sebenarnya dirangsang oleh berbagai-bagai rangsangan dari luar. Dan kita dapat rangsangan ni dengan menggunakan 5 deria. Ya, bila deria ni dapat rangsangan daripada luar, dia akan bawa kepada fikiran. Daripada fikiran datang ke hati kita, keluar perasaan. Bila kita marah pada seorang budak tu, masuk ke hati, keluar perasaan. Daripada perasaan terus keluar pada tingkah laku. Kita marah budak tu balik ke. Itu satu cara tindakan. Satu lagi daripada deria, mari fikiran masuk kepada perasaan. Hati kita keluar marah. Tapi daripada perasaan, dia balik kepada fikiran balik. Fikiran tangkap perasaan tadi dan dia proses dulu. Bila perasaan dapat proses fikiran, kemudian ya sebelum dia proses, dia tahan lampu merah dulu.
Dia ambil perasaan, masuk fikiran lampu merah dulu. Berhenti tak dulu? Lepas berhenti, dia proses, dia organize, dia susun yang elok. Dia bagi lampu hijau pada perasaan. Pam, lampu hijau, perasaan keluar pada tingkah laku. Ini dua tindakan yang berbeza. Tindakan yang di bawah ni, kita panggil rendah kecerdasan emosi. Dan tindakan yang kedua tadi adalah tinggi kecerdasan emosi. Ataupun dengan bahasa Inggerisnya ialah emotional quotient ataupun emotional intelligence. Yang pertama tadi daripada perasaan terus keluar tingkah laku. Dia pernah nampak lagi. Lampu merah tak ada menyala pada fikiran, tam tak nyala. Terus boom, pam, keluar pam sampai. Yang satu lagi bila keluar marah, fikiran keluar, tunggu sekejap dulu, merah sekejap dulu, sampai traffic light juga. Dan dia proses semua elok dah, baru lampu hijau, okey jalan. Baru dia keluar tingkah laku. Jadi yang kedua ni dipanggil tinggi kecerdasan emosi, dan yang pertama ni rendah kecerdasan emosi. Salah satu komponen dalam kecerdasan emosi ni ialah interpersonal. Mengikut kajian Dr. Steven Stein, dia kata, kajian kepada pengurus-pengurus pendidikan. Maksudnya pengetua, guru besar, PPD, pegawai pendidikan negeri, ya, yang dikaitkan dengan bidang pendidikan, ya. Komponen yang paling utama sekali untuk menentukan kejayaan seorang pengurus pendidikan ialah interpersonal. Itu dia. Kita ingat kot ada ijazah master ke, ya. Tetapi nombor satu ialah interpersonal. Kalau interpersonal maknanya apabila dua pihak bertemu, maksud dua kumpulan ataupun dua manusia bertemu, keadaan yang berlaku ialah sama ada kedua-dua pihak ni mendapat tinggi lagi social need dia ataupun jatuh social need dia. Apabila dua pihak, katakanlah cikgu bertemu dengan guru besar, bila bertemu saja, adakah social need, keperluan sosial tu didapati lebih tinggi ataupun lebih rendah? Kalau keperluan sosial tu didapati lebih tinggi, maka interpersonalnya baik. Kalau lebih rendah, dinamakan interpersonal dia tak baik. Jadi interpersonal ni lah pemangkin kepada budi bahasa. Apa maksud keperluan sosial dalam interpersonal? Bila dia berjumpa, nak memastikan bila bertemu dua orang, sama ada orang tu bertambah tinggi interpersonalnya, social need-nya ataupun bertambah rendah. Yang pertama social need dia ialah rasa sepunya ataupun include. Bila guru besar jumpa cikgu, bersalam dengan cikgu terasa macam guru besar punya. Dia macam kumpulan guru besar. Macam kenapa dia terasa tu? Kerana guru besar menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan yang sopan, yang halus, yang berbudi bahasa. Bayangkan kalau bos kita bercakap kita dengan sopan, kita terasa macam dia punya, tak terasa terasing. Bayangkan kita nak masuk bilik guru besar, nampak saja kita di luar cermin, guru besar bangun terpa buka pintu dulu. Silakan cikgu, apa khabar cikgu? Mai. Sila, duduk. Cikgu yang nak masuk jumpa tu terasa social need dia meningkat. Social need salah satu ialah include. Dia terasa di macam sama dengan guru besar tu. Bila dia terasa social need ataupun include tu meningkat, ini dipanggil budi bahasa halus. Kalau dia nak masuk bilik guru besar, daripada jauh, masuk. Social need, bam, jatuh. Dia rasa rendah jauh pada pegawai yang dia nak jumpa tu. Begitu juga pegawai JPN. Orang kampung mari, terasa rendah daripada pegawai tu. Maka social need dia jatuh. Inclusion dia jatuh. Maknanya, pegawai ni mempunyai interpersonal yang rendah ataupun budi bahasa yang rendah. Begitu juga suami isteri. Suami jumpa isteri. Bila jumpa saja, isteri terasa include tu naik. Terasa disayangi, dipunyai oleh suami. Maknanya suami sudah menggunakan budi bahasa yang halus dengan bini dia. Jumpa apa khabar mak? Abang tak ada seminggu, macam mana rumah?
Sian kat mah. Abang ni selalu buat susah mah. Tu je budi bahasa tinggi suami. Tengok perempuan sonok tengok. Belum buat lagi dah bawa cakap pun depa syok lah. Ini suami balik kursus mana ada budi bahasa kadang-kadang. Cakap kasar, kalau budi bahasa tinggi dia bawa balik dengan buah tangan yang mah suka, pelam siam dia bawa balik. Kalau dia main pelih ya, orang pelih bagi sekotak dia bawa balik nama. Ni abang pergi forum tadi dia bagi pelam siam sekotak. Bagi kat bini dulu. Mana include tu bahasa. Include tu lah dipanggil budi bahasa. Kalau kita buat dia terasa terasing pada kita, maknanya budi bahasa kita rendah. Dalam social need juga, yang keduanya, selain daripada include, dia terasa ada power. Macam mana si bos ni nak buat orang bawah yang jumpa kita terasa dia ada power. Kalau dia budi bahasa lah. Pak Mat no. Kalau tanam pokok bunga saya tak sanggup Pak Mat. Pak Mat yang paling pengalaman di sini. Pak Mat atok macam mana bunga pun, saya yakin Pak Mat lah orang paling pengalaman. Dah 22 tahun Pak Mat jadi tukang kebun. Saya bangga ada macam Pak Mat. Pak Mat terasa dia ada power. Dengan budi bahasa ketua tadi. Nampak tak? Dia terasa ada power. Ini manusia anda. Social need yang kedua ialah terasa ada power. Bila dia jumpa kita, social need dia meningkat. Dia terasa dia ada power walaupun dia tukang kebun. Jumpa bos dia pejabat, dia terasa ada power. Maka dia rasa seronok dengan kita. Ini menggambarkan ketua tu ada budi bahasa. Bayangkan kalau ketua kata, Pak Mat, bunga merah ni tak ni lah. Belah sana Pak Mat ubuh. Apa yang tu tak usah. Tak elok saya dah kata berapa kali dah. Pak Mat rasa halus. Rasa kecil dalam rasa kulit. Pangkat besar 48, 54 aku apa. Rasa halus. Maknanya bos tu tak ada budi bahasa. Dari segi praktikalnya. Interpersonal tu tidak memberi peningkatan rasa mempunyai kuasa tu. Apa salahnya kita bagi Pak Mat rasa ada kuasa? Maka hubungan akan jadi baik dengan kita. Maka dia akan kata, oi, pengetua tu berbudi bahasanya, aku malu dengan pengetua tu. Aku jumpa pensyarah tu, oi, halusnya. Aku jumpa dia terasa tinggi aku. Rasa besar aku. Tak lain tak bukan, kerana bos tu menggunakan budi bahasa. Dan yang ketiganya, dalam interpersonal juga, social need yang ketiga ialah a sense of respect. Rasa dihormati. Apa yang Pak Mat mari tadi, pengetua kelang kabut bangkit buka pintu, mai masuk Pak Mat. Masuk. Apa hai Pak Mat? Dia terasa dihormati. Dihormati itulah dipanggil budi bahasa. Jadi dalam interpersonal, budi bahasa ni pemangkin untuk meningkatkan social need ataupun menjatuhkan social need. Kesan daripada kalau interpersonal dengan budi bahasa yang baik, social need naik, maka orang tu automatik self esteem dia juga akan naik. Self esteem maksudnya harga diri dia naik. Kalau harga diri dia naik, kita ambil contoh dalam pendidikan. Harga diri seorang guru yang mari jumpa guru besar naik, maka dia akan balik buat tu pada murid dia. Bila dia dihargai dalam bilik guru besar, dia akan balik buat pada murid dia. Dan murid dia juga rasa dihargai. Self esteem naik. Barulah proses pendidikan menjadi cemerlang. Kerana orang atas dulu tunjuk didikan yang baik. Sekarang kita banyak terbalik, saya tengok. Orang atas buat apa pun tak apa. Orang bawah ikut cakap aku. Ini mana ada budi bahasa. Terbalik. Ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Ini pasal kawan-kawan cikgu besar tak apa lah saya cakap kan. Yang macam adik-beradik lah ni, jangan marah Itu dia. Budi bahasa tu kita kesampingkan. Sedangkan kajian EQ menunjukkan bahawa untuk berjaya dalam hidup, manusia hanya perlu 20% saja IQ. 80% lagi EQ. Jadi orang yang berbudi bahasa ni maksudnya dia boleh mengurus emosi dia. Sebelum dia bercakap, sebelum dia bertindak, dia pick up dulu. Macam mana nak cakap dengan pakcik tukang kebun ni? Macam mana aku sebagai cikgu nak cakap kat pengetua bagi sopan? Sopan budi bahasa. Orang ni lah yang dikatakan lebih berjaya mengikut kajian jika dibandingkan orang yang IQ tinggi. Ada ijazah tapi EQ rendah.
dia tak boleh menjadi pemimpin pendidikan yang baik. Jadi renung-renungkanlah kita di rumah tangga macam mana. Adakah kita mengamalkan EQ yang tinggi ataupun EQ yang rendah? Bagaimana hubungan kita dengan ahli keluarga? Interpersonal kita tadi. Ada tak 3 syarat tu? Anak kita rasa diterima tak? Anak kita rasa termasuk tak? Include tak? Self of belonging tak? Anak kita rasa dihormati tak? Kita tanya balik soalan tu. InsyaAllah, kalau kita sedar benda tu, automatik budi bahasa akan kita amalkan. Karena kalau kita berkelakuan kasar, maknanya kita tidak mengamalkan budi bahasa. Akhirnya, orang di keliling kita semua lari. Kita tengok ada bos-bos yang orang bawah lari. Sebab apa? Bos ni tidak mempraktikkan budi bahasa. Dia mengamalkan, menggunakan kuasa sah yang dia ada. Maka rosaklah, tamadun bangsa di mana kita hendak budi bahasa yang halus dan mulia. Sekian dulu. Terima kasih kepada Tuan Haji Syabuddin di atas kupasan tentang macam mana boleh terbina dan boleh wujud ya, budi bahasa dalam diri kita masing-masing. Dan pada petang ini pun nampak kita dah pun diberi satu latihan untuk merehatkan minda dan juga badan. Dan di samping itu Pak Su telah mengajak kita supaya balik nanti kita cuba muhasabah baik dari kita tentang sejauh manakah kita ini sebagai model, pengetua-pengetua, guru besar, rakan-rakan, guru-guru semua sebagai model ke arah untuk nak memupuk dan membina nilai budi bahasa di kalangan warga sekolah kita. Dan saya rasa dengan adanya Datuk Badarudin pada petang ini, sudah pastilah kita perlu menyentuh dengan lebih mendalam dari segi aspek keagamaan kita. Saya rasa dalam agama memang budi bahasa merupakan perkara pokok dan persilakan Datuk untuk mengupas dengan lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara pengurusi, ahli panel gandingan, guru-guru, saudara dan saudari, anak-anak lelaki dan perempuan. Tadi kita dah dengar 2 orang panelis kita yang telah pun mengupas tajuk yang kita bincangkan pada petang ini. Dan Pak Su Syahabuddin tadi suruh kita buat, bukan dekat abang je dia suruh buat. Kami di atasnya dah tak peluk dekat salam ya. Kat bawah nampak peluk sakan. Balik sat lagi, kalau hak laki-laki balik koma, bagi salam ke isteri, peluk isteri di rumah. Yang perempuan bagi salam kat suami, salam cium tangan, peluk suami. Tanda kasih dan tanda kita berbudi. Ni tak pernah peluk langsung duduk malam. Dia kata nak peluk lagu mana, duduk bawa rokok daun ya. Temakau Bang Hong dia kata. Jadi saya rasa kalau anak selalu dipeluk-pelukkan oleh ayah dia, dia akan terasa bahawa kasih itu tumpah di hati dia. Kita tidak pernah peluk orang kecuali kita peluk ke depan. Kita pertemukan jantung kita dengan jantung dia. Berarti kasih ayah dari jantung tumpah ke jantung anak. Tak pernah orang peluk ke belakang. Kok belakang tu naik kok dah. Peluk tak pernah. Kita tidak akan peluk kecuali benda yang kita sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam kita yang maha suci,
Malah dalam ajaran agama-agama lain pun, nilai-nilai akhlak dan budi itu adalah suatu yang dipertingkatkan, yang diberikan keprihatinan yang khusus. Kalau Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan nilai-nilai budi dan nilai-nilai akhlak yang tinggi. Apa tidak tingginya nilai akhlak, tuan-tuan? Dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kaya bagi hutang kepada orang miskin dan diberi tempoh yang tertentu, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun, you kena bayar balik duit hutang ai. Tapi dalam Islam, apabila sudah cukup tempoh, tidak dipaksa orang yang miskin ini membayar. Malah dengan nilai dan budi bicara orang kaya, Allah menyuruh, kamu kena lihat bahawa si yang miskin ini mungkin dia tidak mampu lagi untuk membayarnya. Walaupun tempohnya sudah cukup. Oleh itu, dengan arahan Allah dalam Al-Quran diminta supaya si yang kaya ini memanjangkan tempoh bayaran itu pada suatu ketika apabila orang miskin ini cukup mampu. Bulan 6 dia berjanji nak bayar, tapi bulan 6 lah anak dia dijemput panggil mengaji di opsi. Duit yang dia duduk taruh RM600 nak kena belanja untuk anak masuk universiti. Bulan 6 dia berjanji nak bayar, tiba-tiba bulan 6 juga istrinya jatuh sakit yang terpaksa dibuatkan pembedahan. Apakah orang kaya yang memberi hutang kepada si miskin ini menekan si miskin, kamu kena bayar sebab date-nya sudah sampai, tarikhnya sudah sampai? Ini orang kaya yang tidak ada budi. Sedangkan wahyu Allah menyatakan dalam suratul Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang miskin itu masih tidak mampu membayarnya, maka kamu si kaya mesti beri tempoh sehingga dia mampu membayar. Ini budi yang harus dipraktikkan orang kaya. Bukan sistem kapitalis, tuan-tuan. You tak boleh bayar, okey, bunga naik sikit. Lepas bunga naik, berbuah pula. Lepas bunga berbuah, lepas berbuah lama-lama luruh bila gitu. Tetapi Islam memberi nilai yang tinggi. Malah diminta kalau boleh hapus kirakan hutang dia. Jadikan dia sebagai sedekah untuk anaknya masuk universiti. Kamu punya harta, kamu punya duit, sumbangkan dengan harta kamu supaya anak si miskin ini mampu masuk universiti dengan keadaan paknya susah, hasil daripada pengorbanan kamu yang tua, yang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup kita ini akan menjadi cemerlang, akan menjadi gemilang dan terbilang. Pinjam malah. Apabila ada 3 komponen manusia yang memerintah adil, yang kaya pemurah, yang berilmu sanggup menabur ilmunya, dan yang miskin berdoa kepada Allah merestui kerja-kerja baik ini. Sebab itu apabila kita cakap tentang nilai, Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis, khairukum ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu bukan orang yang pangkatnya besar, rumahnya besar, keretanya besar, gajinya besar, badan pun besar, baru-baru ni pergi menikah padang besar.
Bukan itu Nabi kata. Yang paling baik dari kalangan kamu, ahsanukum khuluqa, orang yang mempunyai nilai budi yang baik dari kalangan kamu. Kalau seorang suami yang baik budi, kita jadi isteri masa bertuah, berlindung dan bernaung di bawah payung budi dan kasih sayang dia. Kita doakan Allah, lanjutkan usia suami aku, mudahkan rezeki dia, berikanlah kepada dia kesehatan. Sebab kita masa bertuah, berlindung di bawah payung ataupun naungan seorang suami yang berbudi. Suami yang tidak pernah menengking istri walaupun istri buat silap. Suami tidak pernah menjadikan istri sebagai hamba abdi, disuruh buat kerja tanpa melihat kepada kemampuan dia. Hantar anak sekolah pun bini, beli beras pun bini, tanggung botol gas pun bini. Yang laki bersembang aja pandai. Cong cukup pandai, cong. Laki apa lagu ni? Ini bukan laki, dia adalah bapak kora yang layak duduk lautan keladi. Begitu juga kalau kita seorang suami, kita dapat isteri yang budiman. Isteri yang Nabi tidak pernah lupa jasamu, wahai Khadijah. Walaupun Khadijah sudah mati pada tahun 11, ketika Nabi diutus jadi Rasul 11 tahun, Khadijah mati. Nabi pergi ke Madinah. Nabi masih teringat jasamu, wahai Khadijah. Sebab budimannya Khadijah. Nabi balik menerima wahyu yang pertama. Nabi dalam keadaan gugup dan getar. Khadijah tidak pernah menyatakan sesuatu. Apa yang disampaikan pada Khadijah, kepada Nabi oleh Khadijah, suatu kata-kata yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ma yukhzikallahu abadan, wahai suamiku, Allah tidak akan mengapa-apakan kanda. Innaka la tasilur rahim, kanda orang yang berbudi tinggi, suka menghubung silaturrahim. Wa tahmilul kalla, orang yang simpati dengan kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum, orang yang suka membantu orang miskin. Wa tuqrid dhaif, orang yang selalu meraih tetamu. Ini nilai-nilai murni. Kita jadi bini ini kena sebut hak baik kat laki. Kami tahu kami jadi laki. Kalau bini jek lah berasa apuih, pokoknya lompat. Tapi kalau laki bini duk pelekeh, berasa nak sepak lah tu. Jadi tuan-tuan, sebab itu Khadijah mati. Nabi masih teringat pada Khadijah. Sehingga Aisyah kata, kenapakah kamu wahai Rasulullah masih ingat kepada perempuan yang sudah mati, sedangkan kamu masih memiliki perempuan-perempuan muda yang masih hidup? Apa Nabi jawab? Amanat bi hina ma kafara biyan nas. Aku tidak boleh lupa jasa Khadijah kepada aku. Dialah orang yang mula-mula beriman kepada aku ketika seluruh alam ini mengkufuri risalah aku. Jasa yang aku tidak boleh lupa terhadap nilai tinggi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya nilai-nilai murni ini, kalau Pak Su cerita lagi Pak Mat tukang kebun, dia berasa bertuah mendapat pengetua cikgu besar yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi tuan-tuan, kita orang berilmu, saya orang berilmu, saudara-saudari pengetua orang berilmu, seharusnya nilai-nilai yang murni ini ke arah kecemerlangan pendidikan negeri Perlis ini dipelopori kita dulu orang berilmu. Kita yang menjadi cikgu, saya yang menjadi ustaz, saudara-saudari yang menjadi cikgu dan pengetua, kitalah pelaksana nilai ini. Sebab itu kata Imam Ghazali, soal sekarang bukan soal orang tidak ada ilmu. Soal sekarang budaya ilmu itu tidak dilaksanakan dalam masyarakat. Orang berilmu kalau dia duduk dalam kampung, dia boleh memberi kesan yang baik, kesan yang positif kepada masyarakat dia. Hak berkelahi boleh jadi baik kerana dia pergi duduk.
Kita diibaratkan sebagai santan yang lemak. Masuk dalam gulai, semua jadi lemak semua. Rebung lemak, buah kacang lendiak lemak. Ikan puyuh pun lemak semua. Pasal apa? Kita ni orang berilmu tu macam mana? Santan masuk dalam periuk lemak habis. Kita ni macam mana garam. Masuk dalam periuk masin habis. Kita patut jadi macam gula. Masuk dalam cawan manis habis. Tapi soalnya sekarang santan pun dah tak lemak dah. Hilang fungsi santan. Patut santan duduk dalam periuk lemak habis. Tuang santan 3 kilo tak lemak juga, rebung. Pasal apa? Orang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Duduk dalam kampung tak boleh mendamaikan orang yang berkelahi. Sedangkan dalam kampung tu yang keluar universiti cukup banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab fungsi kita. Budaya ilmu tidak mencernakan budi. Budaya ilmu tidak menterjemahkan akhlak kita. Sepatutnya kita duduk dalam kampung, kita orang berilmu, kita cikgu, kita ustaz, kampung jadi baik. Wujudnya kita direstui oleh, sebab itu Allah kata, Nabi kata, orang yang berilmu ni, malaikat pun restu, ikan di laut pun restu, burung di udara pun restu, sebab dia mengamalkan budaya ilmu. Tapi apa kata tuan-tuan kalau santan pun sudah tidak lemak, kalau garam pun sudah tidak masin lagi, kalau gula tidak manis lagi, di mana kita cari manis kalau tidak pada gulanya? Di mana kita cari masin kalau tidak pada garamnya? Kalau di mana kita cari lemak kalau tidak pada santannya? Jadi ini budaya yang harus kita amal sebagai guru pendidik. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak perangai tak elok, orang tua-tua kita kata apa? Kita aja kata budak ni. Orang tua-tua dulu dia kata korang ajak. Terus. Korang ajak budak ni. Artinya orang terpelajar ni dia tak jadi jahat. Hak jahat tu hak korang ajak. Artinya ni nilai ilmu, nilai ajaran pendidikan yang boleh membina syakhsiah kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berjalan untuk melangkah kaki kepada sebuah negara maju. Tapi di samping itu Perdana Menteri kita sebut maju dari segi fizikal, tapi tidak maju dari segi akhlak pun tidak mungkin memartabatkan kita sebagai bangsa yang maju. Apa arti maju kata orang kalau orang tak pakai baju? Apa arti maju kalau anak muda lawan rismutu? Apa arti maju kalau murid tak mau baca buku? Apa arti maju kalau anak tak dengar cakap ibu? Apa arti maju kalau murid lawan cakap guru? Tak ada arti maju. Tidak ada nilai. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya nilai sesuatu bangsa itu, harga sesuatu bangsa itu dengan akhlak mereka yang terbit. Lagi banyak ilmu yang kita dapat, lagi tawaduk kita kepada Allah dan kepada orang. Kita memakai falsafah apa tadi, falsafah padi. Lagi berisi, lagi tunduk, lagi berisi, lagi tunduk, berisi habis semua sampai rebah terus. Jangan jadi budaya lain. Ini budaya kita. Dan kita berasa amat bertuah kalau 10 orang murid yang kita didik semuanya berakhlak. Dia keluar universiti tapi dia tak lupa cikgu hak naik mutu buruk. Jumpa tengah jalan, dia balik pada Kuala Lumpur Putrajaya tengok cikgu. Cikgu ni lah yang duk rotan aku dulu. Dia berit kereta dia. Cikgu, abang, Assalamualaikum cikgu. Abang baik. Ni duk naik gerek lagi. Dia kata duduk exercise sikit, umur 83 dah. Dia kata mau tak naik gerek ni, dia kata demam kora lah cikgu. Jumpa cikgu tegur. Cikgu berasa Allah bahagianya anak murid aku. Cikgu mati, dia tolong doa kat cikgu. Ya Allah, ampunkan dosa guru aku. Dialah yang mendidik aku sehingga aku dapat pijak ke Menara Gading. Dengan ajaran dan pendidikan dia, aku menjadi insan yang dapat menawar bakti kepada bangsa dan negara. Ini akhlak tuan-tuan. Kita jangan jadi orang kata kacang lupa kulit.
Kacang ni dia jadi kuah sate. Orang ambil kacang goreng buat kuah sate. Makan di istana pula. Kulit duduk dalam tong sampah. Kacang kata tak guna kulit. Aku kuah sate. Kulit kata hang nak jadi kacang pun mujuk aku ada. Tidak. Semut sentai hang tak ada jadi kuah sate lagi. Kita tidak mau jadi kacang lupa kulit. Sebab kita boleh jadi kacang sampai orang goreng jadi kuah sate, boleh makan di majlis istana di raja, sebab ada kulit yang membendung kita, yang menjaga kita. Apakah kacang itu sudah lupa kepada kulit yang menjaga dia? Jadi falsafah ataupun peribahasa orang Melayu ini cukup banyak tuan-tuan. Di samping kita orang Islam dibekalkan dengan ayat Quran dan hadis Nabi yang memberi arti kepada kita bahawa nilai murni ini ada satu benda yang cukup penting, menjadi paksi yang penting, prasyarat untuk kecemerlangan pendidikan kita. Kita bercakap bukan untuk menjadi manusia yang punya ilmu, tapi yang lebih daripada itu, dia dapat mengimplikasikan ataupun menerjemahkan ilmunya itu dalam bentuk akhlak dan nilai. Sekian sudah pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih yang berbahagia Datuk telah mengupas dengan begitu panjang lebar sekali berhubung dengan akhlak dan sebagainya. Dan kita dikejutkan dengan berbagai-bagai perkara lah, termasuk santan dah hilang lemak, gula dah tak rasa manis, garam pun dah hilang masin. Jadi bila sampai macam tu, saya rasa apa nak jadilah kepada kehidupan kita. Ya, mungkin dah sampai masa dah kot. Dan nampaknya Datuk pun telah masuk kepada bagaimana kita nak mengaplikasikan budi bahasa dalam ini ke arah untuk membina kecemerlangan pendidikan di negeri kita. Dan saya rasa kita bagi peluang lagi lah kepada ahli panel kita yang ada sini. Saya ingat masa pun dah tinggal sikit lagi. Dan saya rasa saya bagi peluang kepada yang berbagai Dr. Abdul Rahman lah untuk nak menggulung sikit macam mana peranan budi bahasa dan juga nilai murni ini untuk dapat membantu ke arah kecemerlangan pendidikan negeri kita seterusnya. Persilakan yang berbahagia Profesor. Terima kasih pengurusi. Jadi tadi kita telah mendengar beberapa perkara yang harus diambil iktibarlah. Jadi peranan sepatutnya guru dan pelajar, pengetua, guru besar, semua adalah main peranan penting. Kita tidak mau menjadi cerita bangau-bangau. Wanu salah wani, wani salah wani, jabatan salah kementerian, kementerian salah atas lagi lah. Lepas tu PPD pula salah sekolah. Jadi bangau-bangau lah. Budak tak ada disiplin, disalahkan sekolah. Budak tak ada disiplin, disalahkan guru besar tak ambil tindakan. Budak tak datang sekolah, disalahkan cikgu. Jadi semua guru dan ibu bapa, masyarakat semua memainkan peranan yang penting untuk membantu meningkatkan kecemerlangan. Bukan di negeri Perlis saja, juga di tempat-tempat lain. Kan? Jadi semua berperanan. Jangan kata apabila ada masalah, cikgu kata bukan hak saya, ini guru disiplin. Guru disiplin kata bukan tanggungjawab saya, ini tanggungjawab pengetua. Ini bukan tanggungjawab, ini tanggungjawab pengetua maktab dulu tak latih saya dalam bidang disiplin. Jadi semua kita lihat sekarang ni masih disalahkan antara satu sama lain. Jadi harapanlah pada kita seperti mana ahli panel kata tadi, kalau budak tak datang sekolah, apa sebab tak datang sekolah? Bagaimana nilai-nilai murni yang perlu kita pupukkan? Banyak kita telah dicadangkan tadi. Banyak nilai-nilai murni tapi tak dijalankan di sekolah sebab tak ada masa. Guru kata tak ada masa. Tak mau selitkan sikit. Padahal tulislah rekod book, tulis. Ada nilai murni. Budak pakai kasut hitam biar ya, tak pakai kasut putih kan. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai guru kan. Lepas tu guru salah pula pensyarah di universiti tak ajar pula. Jadi kita tak mau begitulah. Jadi semua pihak adalah memainkan peranan yang penting, termasuk masyarakat, termasuk ibu bapa. Kalau lihat pelajar tu isap okok, larang sikit. Jangan biar. Kadang-kadang dia biar begitu saja. Tengah di kampung-kampung ada apa dia pun biar begitu saja. Hisap mana hisap, bukan anak saya. Anak si Anu. Kalau tak balik malam pukul 1 pun biar sajalah. Jadi inilah masalah-masalah yang kita hadapi sekarang
Sebab di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah terutamanya itu adalah peringkat remaja. Kalau kita lihat peringkat remaja itu, peringkat masa tu peringkat nak sonok ya. Nak sonok pergi sana, pergi sini, nak berjalan sana, berjalan sini. Seperti yang Datuk Seri kata tadi, yang dia dapat buku di Singapura tu buku tentang dalaman kita ini. Amalina itu dapat 17 A kan. Bagaimana? Ini sebagai satu contoh kita lihat kan dari segi peribadi dan sebagainya. Jadi harapan kita lah pada cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar yang terpilih ini dapat meningkatkan kecemerlangan akademik dan juga kecemerlangan dari segi budi bahasa dan nilai-nilai. Itu sajalah yang saya dapat simpulkan dan saya sambut balik pada pengerusi. Terima kasih kepada Profesor Tuan Rahman Daud. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya petang ini kita telah disogok dengan ilmu dan juga kupasan-kupasan yang begitu mendalam. Dan saya pasti semua kita pada hari ini mempunyai dapat bawa balik ke rumah untuk bertugas seterusnya. Dan insya-Allah kita akan memperbaiki apa yang kita lemah dan seterusnya insya-Allah lah kepada Profesor. Bila balik nanti lagi sebulan, 2 bulan lagi akan dapat perubahan lah. Tidak ada lagi pelajar ataupun budak-budak yang akan naik basikal dengan satu tayar pada jam 2 pagi. Ya. Tapi semalam ni sebab hari ni hari Sabtu, cuti. Jadi mereka pun nak relax lah kot. Dan saya bagi pihak majlis lagi sekali lah ingin terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel, Profesor Tuan Rahman Daud, Tuan Haji Syabuddin Syari dan juga yang berbahagia Datuk Mat Barudin Haji Ahmad. Dan lagi sekali saya menyerahkan ini kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tuan Haji Azmi bin Salim selaku Tuan Pengerusi Forum pada convention kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta convention yang setia lagi dihormati sekalian, sejurus tadi kita telah sama-sama mengikuti satu sesi forum yang telah membicarakan satu topik yang begitu korelasi dengan tema convention kita pada petang ini. Semoga segala yang dikutip daripada bicara para pemforum akan membuatkan yang hanyut dapat dimudikkan, yang tercicir dapat dikutipkan, yang bocor dapat ditampalkan, dan yang rabak dapat disimpulkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua ahli pemforum pada convention kita pada petang ini, juga kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Forum. Banyak ubi perkara ubi, ubi keledek ditanam orang. Banyak budi perkara budi, budi baik dikenang orang. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang hormati sekalian, sebagai tanda penghargaan pihak majlis dengan penuh sukacitanya ingin menyampaikan cenderamata penghargaan tanda mengenang budi meluangkan masa kepada Tuan Pengerusi serta semua pemforum kita pada petang ini. Untuk itu dengan segala sukacitanya dipersilakan yang berbahagia Tuan Haji Maswaki bin Hashim, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Perlis untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan upacara penyampaian cenderamata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Barudin Haji Ahmad selaku pemforum pertama untuk menerima tanda mata daripada pihak penganjur. Persilakan. Seterusnya dipersilakan forum kedua yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Daud. Silakan. Berikutnya kita persilakan Tuan forum ketiga yang berbahagia Tuan Haji Syabuddin bin Syari. Dan tentunya tidak terlupakan kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Forum Tuan Haji Azmi bin Salim. Silakan. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Maswaki bin Hashim dan sekalung budi buat para pemforum dan semestinya tidak terlupakan kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Forum.